Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam nampak lawa tak? Macam kat Korea kan? Okey, saksikan untuk video kita untuk kali ini Suzuki SV650. Saksikan. Suzuki SV650. Nak cakap apa pasal motor ni? Motor ni sebenarnya adalah sebuah motosikal yang kalau secara kasarnya kita bercakap adalah sebuah motosikal yang basic. Kalau bagi seorang yang belum pernah ada motor berkapasiti tinggi, bersisi kapasiti tinggi, senang cerita belum pernah ada superbike, dan inilah motor pertama anda, Suzuki SV650 ni adalah satu platform untuk anda berlatih mengendalikan sebuah jentera atau motosikal yang lebih berat, yang lebih bertenaga, lebih banyak power. 650cc agak, atau secara yang cc yang sebenarnya adalah 645cc, dan enjin ini adalah cukup powerful. Dan kiranya anda memang menjadikan motor inilah sebuah motor yang pertama kali anda memiliki sebuah motor superbike, ini adalah macam saya kata tadi, sebuah motosikal yang sangat baik untuk anda belajar menunggang motosikal seumpama ni. Senang cerita, kalau anda lepas ni agaknya kena nombor ekor ke kan, kaya ke apa ke kan, nak beli motosikal besar-besar, kalau tak pernah ada motosikal besar, cc besar, ini adalah sebuah motosikal yang sangat bagus. Dan secara kata orang tu, daripada segi kewangan, ianya adalah sebuah motosikal yang juga agak murah kerana ia sebuah motosikal import. Seperti dalam video kami yang pertama, yang sebelum ini, iaitu Suzuki V-Strom, yang menggunakan enjin yang sama, kedua-duanya 650cc, kedua-duanya 90 darjah V berkembar ataupun 90 degree V twin, dan kedua-duanya juga membuatkan motosikal tu seperti sebuah motosikal 250cc. Maknanya dia kurus, dia rasa kecil, tak ada terlalu gedabak, dan ketika anda menunggang di apa jua keadaan, sama ada jalan raya yang berliku ataupun highway ataupun jalan macam sekitar ni, jalan-jalan kampung, ianya agak senang. Kalau anda sebelum ini biasa menggunakan motosikal naked, motosikal yang kalau orang Melayu kata telanjang lah, motosikal bogil. Motosikal naked ni seperti motosikal yang 150 seperti Suzuki FXR 150 ataupun yang lebih popular Yamaha FZ 150i. Ianya mempunyai satu yang sama, keadaan yang sama, perasaan yang sama, penunggangan yang seolah-olah sama. Cuma kalau kita bandingkan dengan motosikal ini, ianya mempunyai 10 kali ganda power dia lah. Itu beza dia. Dan ianya sebuah motosikal yang kata orang tu sangat-sangat menarik untuk anda tingkatkan skill
Kerana sebab ia bukan saja sesuai digunakan di jalan raya jauh ataupun menggunakan jalan di highway saja, ianya juga sesuai untuk jalan-jalan di bandar. Kerana pick up dia sangat awesome. Itu saya rasa macam ada sedikit pelik sebab sebelum ni kami test Suzuki V-Strom 650 juga. Enjin sama, mungkin saya rasa tuning dia agak berbeza ataupun sprocket size dia agak berbeza, sprocket depan dan sprocket belakang. Kerana SV650 ni memberikan anda perasaan penunggangan ketika kita pulas daripada gear 1, 2, 3, 4, 5 tu agak kuat. Pick up dia memang best. So kalau bawa dalam town memang syok. Kalau anda daripada dulu biasa bawa 250, 150, 250, jadi bila anda beralih ke motosikal ni taklah terperanjat sangat dengan dia punya power dia. Cuma anda perlu ketahui 650cc dia macam saya kata tadi, mungkin handling dia agak sama macam motosikal FZ ataupun FXR, tetapi powernya 10 kali ganda. Itu secara kasarnya perbandingan motosikal SV ni. Nah, itu kalau bagi seseorang yang baru kali pertama, seorang yang newbie, seorang yang baru saja melangkah ke alam superbike. Apa pula kalau macam anda memang dah ada pengalaman banyak, dah pernah naik motor dah 10-15 tahun, macam saya yang dah tua-tua ni nak naik SV650. Okey, SV650 ni taklah boring. Walaupun sebenarnya motor ni sangat basic, maknanya motor ni tak ada engine mode, tak ada electronic assist sangat macam SV650. Macam V-Strom 650. Tetapi at least V-Strom 650 dia ada traction control. Yang untuk SV ni traction control tak ada. Dia cuma ada ABS saja. Macam ni kita boleh nampak kat bawah ni tulis ABS. ABS ni brake yang kata orang tu sistem braking yang automated lah. Dia menggunakan sistem kontrol daripada ECU. Pun kalau nak cakap pun ABS tu Anwar bin Safarudin pun boleh ke saya ada nama kat sini So bila awak nampak ABS ni kan. Okay, anyway, Suzuki SV650 ni bagi seseorang yang dah mempunyai pengalaman, ia juga seronok ditunggang. Dia tak adalah boring. Bagi saya menyukai sangat menyukai SV650 ni sebab dia basic mode, tak pening kepala sangat dengan banyak sangat elektronik, traction control, engine mode, ada rain mode, sport mode, track mode, on the road, off the road, semua ada, lompat pagar semua ada kan. Tapi yang ini basic. Dan apabila kita turun drop gear macam nak masuk corner tu, ada rasa feel engine braking. Jadi mengembalikan perasaan kita seperti mana kita dulu menunggang motosikal yang tahun 90-an, awal 2000, iaitu tak terlalu banyak electronic assist. So ini adalah satu motosikal yang agak fun, agak seronok ditunggang dan seronok dilibas dari sini. Dan kiranya anda menggunakan motosikal ni sebagai tunggangan motor harian juga, ialah sebuah motosikal yang bagi saya ianya agak senang dijaga. Enjin ni sangat basic dan juga membolehkan anda kata orang tu tak takut sangat lah kalau nak hantar servis ke apa kan. Of course, jangan samakan harga servis 650 dengan 250 ataupun 150 lah, dah tentulah ni mahal sikit. Pun begitu, SV650 ni jarang sekali kita dengar mempunyai masalah, terutamanya bagi mereka yang dah pakai lebih daripada setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kerana kebanyakan owner yang menggunakan SV650 ni, kalau kita tengok pada negara luar, negara Mak Saleh ke apa, dia orang pakai ni sampai, ini adalah generasi yang ketiga kalau tak silap saya. Tapi masih ramai lagi pengguna SV650 versi 1. Sama ada yang kita nampak yang ada fairing separuh, yang tak ada fairing apa, semua kebanyakan masih lagi menggunakan motosikal ni. Dan bagi mereka yang ada duit sikit, bagi mereka yang ada jiwa dia adventurous sikit, SV650 ni adalah ibarat sebuah buku coloring book kan. Kita dah ada buku coloring book, dah ada kartun dia, tinggal kita color je kan. Macam tu juga dengan SV650 ni. Dia agak basic, dan bagi seorang yang ada pengalaman, yang ada duit sikit nak buat, saya rasa dua perkara utama, dua bahagian motor ni, tiga bahagian motor ni akan segera ditukar. Saya rasa belum running in pun saya silap dah tukar. Nombor satu, bahagian exhaust. Exhaustnya taklah bunyi macam mesin jahit sangat lah, tapi dia agak lembut. Tapi masih lagi ada ciri-ciri bass itu, sebab dia V-twin, masih lagi ada ciri-ciri bass tu. Tapi kalau kita tukar at least slip on, ini surat tu ada bunyi yang satu yang lagi menarik, mungkin ada rupa ala-ala Ducati. So ada rasa lah macam Ducati Monster kan. Memang ada ala-ala sikit. Kena pula yang versi baru ni
dia membekalkan anda dengan chassis yang jenis tube. Jadi jenis tube ni diwarnakan pula warna merah. So ada macam Ducati Monster kan, macam itulah lebih kurang. So tak ada duit nak beli tu, kita beli ni. Tak mampu nak cari awet Itali, kita cari awet Jepun kan. So itu nombor satu, exhaust. Nombor duanya, yang ini agak mahal sikit lah perbelanjaan dia. Nombor dua, fork. Fork ni okey, tapi bagi saya dia agak lembut sedikit. Kalau fork dan juga sebenarnya daripada monoshock pun agak lembut, tapi monoshock tu mungkin kita boleh laras sikit, bagi kenyal sikit. Kalau kita naik berdua dengan motosikal ni, dia akan membuai sikit dekat bahagian belakang, macam feeling ala-ala tayar lembik macam tu kan. Macam tu ada kalau naik berdua lah. Kalau naik seorang tu kurang sikit terasa, tapi kalau naik berdua ada terasa goyangan dia, kalau especially kalau seko-seko yang tajam dan pada kelajuan yang agak tinggi. Tetapi daripada segi kosmetik, pada segi fizikal, alangkah cantiknya sekiranya Suzuki bekalkan fork terbalik. Fork terbalik, upside down fork. Kebanyakan motosikal lain dah gunakan ni dah. MT-07 dah start gunakan, hampir semualah. Sedangkan yang Yamaha MT-15 pun dah bagi fork terbalik. So tapi kalau versi yang akan datang, mungkin Suzuki boleh fikirkan benda ni. Sekarang dah banyak yang agak-agak murah jugalah yang fork-fork ni. Tak semestinya kita beli yang daripada Itali saja. Tapi ada indahnya kalau dibekalkan dengan fork terbalik, dan ia memberikan rupa bentuk yang lebih agresif pada jentera ni. Okey, yang ketiganya adalah lampu. Lampu bulat ni tak ada masalah. Ia memberikan sedikit perasaan retro. Ada nampak macam old school sikit. Cun dah. Yang tak cunnya, mentol biasa je bang. Bagilah sikit LED kan. Kan dah banyak ada jual. China pun banyak LED yang separuh LED, separuh bulb. Ada LED, ada kening lagi kat atas. Ada halo light yang bulat dan putih tu untuk hari siang kan. Jadi kat sini rasa macam agak sedikit ketinggalan lah. Semua kalau kita tengok pemilik-pemilik SV650 di barat, kebanyakan mereka tukar yang ada LED lah. Yang ini adalah tiga perkara yang kalau boleh kebanyakannya pemilik SV650 akan segera menukar: exhaust, fork dan juga lampu. Tetapi lampu dan fork ni kalau boleh Suzuki Japan lah, mungkin boleh fikirkan membekalkan sekali secara standard. Mungkin harganya di sini adalah faktor harga. Kalau nak pakai benda-benda tu, harga dah mahal lah kan. Jadi kalau pakai fork terbalik, lampu LED, mungkin harga tu akan naik sikit. Tetapi ialah ekonomi kan. Kalau kita bekalkan dengan jumlah yang banyak, kos tu kita akan dapat turunkan. Betul tak? Kan? So anyways, kita sebut pasal harga tadi. Harga Suzuki SV650 sama seperti lebih kurang Suzuki V-Strom. Harga body saja bawah 40,000, dalam 38 kat istilah 38 lebih sikit lah. Dan mungkin selepas insurans dan road tax jejaklah juga 40,000. Tapi still 40,000 seperti Suzuki V-Strom, Suzuki SV650 ni adalah sebuah motosikal fully imported daripada Japan. Bukan dipasang di Thailand, bukan dipasang di Glamoury, bukan dipasang di Kepung. Tapi ini adalah daripada fully imported seketul daripada Japan, dan anda mendapat harga adalah seperti harga yang dipasang di Thailand ataupun di negara jiran yang berdekatan. So itulah dia SV650. Secara keseluruhannya, kesimpulannya, ada duit, belilah SV650. Tak kira anda baru nak start naik motor besar ataupun anda dah memang ada pengalaman, tapi memerlukan motor yang boleh commute pergi kerja hari-hari, dan juga untuk weekend boleh main-main corner, naik genting ataupun pergi Kuala Kubu kan. Okey, jadi harap-harap video ni memberi manfaat pada anda. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa permintaan, mungkin boleh masukkan di bahagian ruang komen. Pada anda yang belum subscribe, tolonglah subscribe, kerana kalau saya dapat dalam 10,000 subscriber, kita akan start buat merchandise sendiri, dan mungkin saya akan hadiahkan baju-baju Fastland kepada beberapa pemenang utama. Okey, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.